Baiklah. Dengan sanadnya Imam Bukhari, ini tajuknya memakai baju. Memakai baju. Yusuf alaihi salam berkata, ini disebutkan dalam Quran, idhabu biqamisi hadha, bawa pergi bajuku ini, fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira, campakkannya ke atas muka ayahku, nanti dia akan datang dalam keadaan dapat melihat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah yang boleh dipakai oleh muhrim? Apakah pakaian yang boleh dipakai oleh muhrim? Nabi SAW menjawab, muhrim tidak boleh memakai baju, seluar, burnus, khuf, kecuali kalau dia tidak ada selipar, maka hendaklah dia memakai khuf, mana dengan memotongnya sampai di bawah daripada 2 buku lali. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW pergi kepada Abdullah bin Ubay selepas dimasukkan Abdullah ke dalam kuburnya. Dia pun memerintahkan supaya dikeluarkan. Wa wudi'a ala rukbatayhi, dan diletakkan Ibnu Ubay itu di atas 2 lututnya. Wa nafatha alaihi min riqihi, dan Nabi SAW pun meniupkan ataupun menghembuskan air liurnya ke atas Abdullah bin Ubay. Wa albasahu qamisahu, dan dia memakaikan kepadanya bajunya. Wallahu a'lam. Allah jua yang maha tahu. Diriwayatkan daripada Ubaidillah, katanya akhbarani Nafi' daripada Abdullah, katanya bila Abdullah bin Ubay mati, anaknya datang kepada Rasulullah SAW. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku baju engkau untuk aku kafankan dia dalam baju. Wa salli alaihi, dan sembahyanglah ke atas mayatnya. Wastaghfir lahu, dan minta ampunlah untuknya. Fa'atahu qamisahu, maka Nabi SAW pun berikan kepadanya baju. Wa qala idza faragta fa'adhinna, bila selesai fa'adhinna, bagi tahulah. Falamma faragha, bila selesai, adzanahu bi, dia pun memberitahu kepada Nabi SAW tentang selesai dah. Dia pun datang, Nabi SAW pun datang untuk menyembahyangkan jenazahnya. Fajadzabahu Umar pun menariknya. Wa qala, sambil dia kata, bukankah Allah telah melarang engkau dari bersembahyang ke atas orang-orang munafikin? Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Sama ada engkau beristighfar atau tidak beristighfar untuk mereka. Kalau engkau beristighfar untuk mereka 70 kali sekalipun, falan yaghfirallahu lahum, tetap Allah tidak akan mengampunkan mereka. Maka turun ayat ini, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, janganlah engkau bersemayang ke atas mayat sesiapa daripada mereka, ini daripada munafikin itu. Mata, ya mati selama-lamanya, sampai bila-bila pun jangan semayang. Fataraka salata alaihim, maka Nabi SAW pun meninggalkan bersembahyang atas mayat orang munafik. Babu jaybil qamis min 'inda as-sadr wa ghairihi, ini bab kolar baju dekat dada dan selainnya. Satu makna. Satu lagi, ini bab poket baju dekat dada dan selainnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW membuat perbandingan orang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah seperti 2 orang yang memakai jubah besi, yang mana tangannya terpaksa pergi kepada bahagian teteknya, au taraqihima, pada bahagian leher dia. Faja'al al-mutasaddiq, orang yang bersedekah tu setiap kali dia nak memberi sedekah,
imbasatat anhu, terbukalah baju itu kepadanya, jubah itu kepadanya, hatta tughashiya anamilahu, sehingga baju itu menjadi semakin luas menutupi jari jemarinya, wa ta'fu atharahu, dan menghapuskan kesan-kesan bekas-bekas tapak kakinya. Wa ja'ala al-bakhil, dan orang yang bakhil itu bila saja dia nak memberi sedekah, qalasat, bajunya itu semakin berkerut, jadi semakin sempit. Dan masing-masing halqah ataupun apa kita kata rantai baju besi tadi itu tetap berada di tempatnya. Masing-masing halqah ataupun rantai, mata rantai baju besi itu berada di tempatnya, tetap begitu. Abu Hurairah berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan jarinya begini dalam dalam kolah baju dia nak masuk gini ataupun gini. Falau ra'aitahu yuwassi'uha, kalau engkau melihatnya tengah dia tu duduk nak memperluaskannya, fala tawassa', tetapi tidak jadi luas juga, tidak jadi terbuka juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tabahu Ibnu Tawus an Abih, dan Abu Zinad daripada Al-A'raj tentang fil jubbatain, berkenaan dengan jubah. Daripada A'raj, Ja'far meriwayatkan daripada A'raj junnatan, mana dua perisai. Baju besi itu pun macam perisai juga, pelindung diri. Hanzalah meriwayatkan daripada Tawus, dia kata sami'tu Abu Hurairah, dia kata jubbatan, lebih kurang lah. Ini bab orang yang memakai jubbah yang sempit lengan baju ni. Jubbah yang lengan sempit, lengan dia tu sempit dalam perjalanan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk hajatnya, kemudian dia datang, saya menyambutnya dengan air, dia pun berwudu, wa alaihi jubbatun syamiyah, pada ketika itu dia memakai jubbah syamiyah, jubbah Syam. Dia pun berkumur dan menghisap air ke hidung, wa ghasala wajhahu, dan membasuh mukanya. Dia pun nak mengeluarkan tangannya dari kumnya. Kum ni maknanya lengan baju lah. Fakana dayiqan, sempit lengan baju tu. Fa akhraja yadayhi min tahti badanihi, dia pun mengeluarkan tangan dia kut dalam, keluar kut dalam. Masuk tangan tu kut dalam, kut bawah badannya, tubuhnya. Fa ghasalahuma, lalu dibasuhnya dua lengan itulah, dua tangan tu. Wa masaha bi ra'sihi, dan sapu kepalanya, wa ala khuffi, dan di atas khufnya. Bab memakai jubbah suf, jubbah yang diperbuat daripada suf. Suf tu apa? Bulu binatang, bulu biri-biri ke apa tu, suf panggil. Fil ghazw, dalam peperangan, diriwayatkan daripada Mughirah, katanya saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dalam satu perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, engkau ada air kah? Saya kata ada. Dia pun turun daripada kenderaannya dan pergi sehingga menghilang dari pandanganku dalam kegelapan malam. Kemudian dia pun datang, saya pun tuang air, tuang bekas air itu kepada dia lah. Dia pun basuh muka dan tangannya. Ketika itu dia memakai jubah suf, jubah daripada suf, yang diperbuat daripada bulu biri-biri, itu suf. Falam yastati' an yukhrija dhira'i, dia tidak dapat mengeluarkan dua lengannya daripada itu, sehingga dia keluarkan dari bawah jubah, ikut dalam lah, ikut dalam. Fa ghasala dhira'ihi, dia pun basuh dua lengannya, kemudian sapu kepalanya. Ahwaitu, kemudian saya pun tunduk untuk mencabut khuf dia tu. Qala, dia kata tinggal, biar kata dia, kerana saya masukkan kedua-duanya dalam keadaan suci. Saya masukkan yang di kaki saya ni dalam keadaan suci. Dia pun sapu saja khuf itu. Babul qaba wa farruj harir, ini bab qaba, ini jubah lah. Wa farruj harir, ini pun jubah juga, jubah daripada sutera. Wa huwa al-qaba, itulah qaba. Wa yuqalu huwa alladhi lahu syaqqun min khalfih. Ada juga dikatakan bahawa farruj harir itu ialah yang belah dia tu, belah baju tu kot belakang, bukan kot depan. Belah baju tu sebelah belakang, itulah yang dikatakan farruj.
Adapun qaba tu hak belah di hadapan. Diriwayatkan daripada Miswar bin Makhramah bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membagikan beberapa qaba, jubah lah besar lah. Dia belum memberi apa-apa kepada Makhramah. Makhramah pun kata, wahai anakku, mari kita pergi kepada Rasulullah. Saya pun pergi bersamanya. Kata Miswar, dia pun kata, masuklah, panggil dia tu untuk saya. Qala, kata Miswar, saya pun panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya. Akhraja ilaih, dia pun keluar kepada Makhramah ni. Wa alaihi qaba, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada di tubuh dia tu qaba, yakni jubah tadi. Satu jubah daripada banyak-banyak. Faqala khaba'tu hadza laka, saya simpan ini untuk engkau. Qala, Miswar pun kata, fa nazara ilaihi, dia pun tengok. Faqala radiya Makhramah, Makhramah sudah kenal. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihadiahkan farruj harir, iaitu jubah daripada sutera. Dia pun pakai. Kemudian dia bersembahyang dengan memakai jubah itu. Kemudian bila selesai sembahyang, dia pun membuangnya dengan pantaslah, dengan keras membuangnya, seperti orang yang tidak suka kepadanya. Kemudian dia berkata, tidak seyogia ini dipakai. Tidak seyogia ini untuk orang-orang yang bertakwa, yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa. Ini dalam sanad yang satu lagi ni bezalah dia, farrujun harirun, gitulah. Tadi dengan idafat, ini tidak dengan idafat. Babul baranis, ini bab burnus. Riwayat daripada Mu'tamir, katanya saya mendengar ayah saya berkata, ra'aitu, saya melihat Anas memakai burnus kuning min khaz, daripada sutera, yang dibuat daripada sutera, yang ditenun daripada sutera. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah orang yang pakai ihram, apakah orang muhrim itu boleh pakai? Dia kata, jangan kamu pakai baju, serban, seluar, dan burnus, dan khuf, kecuali seseorang yang tidak ada selipar. Bolehlah dia pakai khuf, tetapi hendaklah dia potongnya sehingga di bawah buku lali. Jangan kamu pakai pakaian-pakaian, mana-mana pakaian yang dicelupkan dengan za'faran, yang terkena za'faran, itu maksudnya yang dicelupkan dengan celupan za'faran ataupun celupan wars. Babus sarawil, ini bab seluar. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang tidak ada kain, maka hendaklah dia pakai seluar. Sesiapa yang tidak ada selipar, maka hendaklah dia pakai khuf. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya ada seorang berdiri, dia berkata, wahai Rasulullah, apakah yang akan engkau suruh, apakah perintah engkau untuk kami pakai bila kami berihram? Dia kata, jangan kamu pakai baju, jangan pakai seluar, jangan serban, jangan burnus, jangan khuf, kecuali kalau seorang itu tak ada selipar, maka bolehlah dia pakai khuf, tetapi di bawah daripada 2 buku lali. Jangan kamu pakai mana-mana pakaian yang dicelupkan dengan celupan za'faran ataupun wars. Babul amaim, ini bab serban. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, muhrim tidak boleh memakai baju, serban dan seluar. Tidak boleh juga pakai burnus dan pakaian yang terkena za'faran ataupun wars, yakni yang dicelupkan dengan celupan za'faran dan wars. Tidak boleh juga dia memakai khuf, kecuali orang yang tidak ada selipar. Kalau tidak ada selipar, maka dia bolehlah potong khuf itu sehingga bawah daripada buku lali, baru boleh. Bab taqannu', ini bab bertudung. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW keluar dalam keadaan dia memakai kain tudung, kain besar, selimut yang bersih.
Seperti kain serban ataupun kain sebar ni dia letak atas kepala. Gitu. Waqala Anas berkata, asaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si hasyiyat burd. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai di atas kepala dia tu ujung selimut dia. Selimut ujung kain selimut tu dia buat tudung atas kepala. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya telah berhijrah ke Habsyah orang-orang Islam. Maknanya orang Islam yang telah berhijrah ke Habsyah itu telah berhijrah. Abu Bakar pun bersiap sedia untuk berhijrah juga. Nabi SAW kata, ala rislik, nanti dulu. Kerana saya berharap akan diizinkan kepada saya, yakni untuk berhijrah. Abu Bakar pun berkata, adakah engkau berharap ku tebus engkau dengan ayahku? Nabi SAW kata, ya. Abu Bakar pun menahan dirinya untuk mengiringi ataupun bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan dia memberi makan kepada dua kenderaannya, yang unta dia tu, yang ada pada dia daun samur selama 4 bulan. Urwah berkata, kata Aisyah, pada suatu hari ketika kami sedang duduk di rumah kami, pada waktu tengah hari, qala qailun, tiba-tiba ada orang yang berkata kepada Abu Bakar, itu Rasulullah sedang datang dengan bertudung kepalanya pada waktu yang tidak pernah dia datang kepada kita ni pada waktu tu. Abu Bakar pun berkata, ku tebus dia dengan ayah dan ibuku. Demi Allah, tentu sekali ada sesuatu perkara yang besar dia datang pada waktu ini. Nabi SAW pun datang. Dia pun minta izin, diizinkan kepadanya untuk masuk. Lalu dia masuk. Maka dia pun berkata ketika dia masuk kepada Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada dekat engkau. Abu Bakar pun kata, tak ada orang lain, mereka hanya ahli engkau. Bi abi anta, ku tebus engkau dengan ayahku wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar. Qala, Abu Bakar pun berkata, bersama saya. Fasuhbah, mana saya mengharapkan akan dapat pergi bersama. Bi abi anta wa ummi, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Nabi SAW kata, iya. Ataupun dengan makna fasuhbah, saya sekali kah? Rasulullah kata, iya. Qala, kata Nabi SAW, kata Abu Bakar, fakhudh bi abi anta ya Rasulullah ihda rahilatayya hatain. Ambillah ku tebus engkau dengan ayahku wahai Rasulullah salah satu daripada 2 ekor untaku ini. Nabi SAW kata, dengan bayaran. Qalat, Aisyah berkata, kami pun menyiapkan untuk mereka berdua ahassal jahaz, yakni bekal-bekal ataupun peralatan untuk perjalanan dengan paling pantas, ahassa, paling cepat, paling segera. Wa sana'na lahum sufratan fi jarab, dan kami pun buatkan untuk mereka berdua satu bekal makanan untuk perjalanan dalam satu bekas kulit. Asma pun memotong qita'atan, secebis ikat pinggang dia, lalu diikatnya dengan ikat pinggang dia tu bekas tadi tu, bekas makanan tadi tu daripada kulit. Kerana itulah dia dinamakan dzatan nitaq, perempuan yang mempunyai ikat pinggang ataupun dzatan nitaqain, 2 ikat pinggang, 2 belah lah, jadi dah belah sebelah tu. Kemudian Nabi SAW dan Abu Bakar pun pergi ke ghar, satu gua di satu bukit yang dipanggil Thawr. Di situ Nabi SAW berada selama 3 malam. Dia bermalam bersama-sama mereka berdua Abdullah bin Abi Bakar. Dia pada ketika itu seorang yang masih muda belia, laqin, thaqif, seorang yang cepat faham, cerdik dan pintar. Dia masuk fayarhalu, dia pergi berangkat daripada sisi mereka berdua pada waktu sahur.
Pada waktu sahur dia tubiklah daripada gua tu. Dan pada waktu pagi dia bersama dengan orang-orang Quraisy di Mekah, seolah-olah dia bermalam di Mekah juga. Dia tidak didengarinya sesuatu perkara yang dirancangkan terhadap Nabi SAW dan Abu Bakar, melainkan diingatnya baik-baik. Diingatnya baik-baik sehingga dia datang bila malam sampai. Bila malam tiba dia pergi kepada Nabi SAW membawa berita hari itu. Pada ketika mana? Yakhtalitu zalam, ketika mana kegelapan itu sudah gelap lah, ketika tengah malam. Wa yar'a alaihi Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah pula membawa binatang-binatangnya kepada kawasan itu, kawasan yang ada Nabi SAW dengan Abu Bakar itu. Bawa minhatan min ghanam, iaitu susu kambing. Fayurihuhu alaihima, lepas tu dia lepaskan kambing itu sehinggalah berlalu seketika waktu isya. Fayabitan fi risliha, Nabi SAW dengan Abu Bakar bermalam dengan meminum susu kambing itulah, sehingga pada waktu malam Amir bin Fuhairah tu mari berteriak menghalau kambing-kambingnya pada waktu ghalas. Begitulah dilakukannya pada tiap-tiap malam daripada 3 malam itu. Babul Mighfar, ini bab topi besi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW masuk pada tahun pembukaan Mekah dalam keadaan di atas kepalanya ada mighfar, yakni topi besi. Itulah banyaklah tu. Oleh kerana ini kita sudah jumpa dah banyak, berulang kali dah, rasanya pakai cepat-cepatlah. Sudah berulang kali dah. Babul lubsul qamis, ini bab pakai baju. Baju yang dikatakan baju ni lagu mana? Sebab kemeja kita lah, baju kemeja. Itu yang dikatakan baju, qamis. Ada pun kalau hak labuh tu jubah, apa panggil. Ni baju ni, baju biasalah. Imam Bukhari nak cerita pakai baju ni sudah ada dah lama dah dalam sejarah manusia pakai baju ni. Zaman Nabi Yusuf lagi ada. Nabi Yusuf kata dalam Quran, "Idhabu biqamisi hadha." Bawalah bajuku ini. Maknanya ada baju dah lah tu. Dan Nabi Yusuf pakai baju sebab dia kata, "Bawalah baju aku ni pergi." Bawa pergi. Baju ini termasuk dalam pakaian, perhiasan. Tu dia naknya. Betul je. Lepas tu cerita Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub ke apa tu, kita biarlah situ tu. Tak usah cerita lah tu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, ada orang tanya Rasulullah, apakah muhrim boleh pakai? Muhrim orang yang pakai ihram, nak pakai ihram, nak buat haji, ibadat haji ataupun umrah. Itu muhrim. Bukan mahram. Muharram tu bulan. Mahram tu orang yang haram kahwin dengan kita. Muhrim orang yang pakai ihram. Gapo dia boleh pakai pakaian lagu mana? Orang tanya hak mana dia boleh pakai? Nabi jawab, hak dia tak boleh pakai. Hak dia tak boleh pakai. Dia kata muhrim tidak boleh pakai qamis, baju. Seluar tak boleh pakai, burnus tak boleh pakai. Burnus ni ada 2 makna. Satu, baju, ikutlah baju jenis labuh ke, baju sekat ni ke, sekat pinggang ke. Baju macam mana, asalkan baju tu dia bersambung dengan tudung kepala dia. Di sini dia bersambung. Negeri-negeri sejuk orang pakai lah waktu tu. Sama ada pakai zip ke ataupun mana, dia tudung. Tapi dia sekali dengan baju bahagian bawah. Itu satu makna burnus. Satu lagi burnus dengan makna topi ataupun songkok yang panjang yang dipakai oleh ruhban, oleh padri-padri Kristian pada masa itu, oleh nusak, ahli-ahli ibadat. Ini burnus. Tidak boleh juga pakai khuf, kecuali kalau tak ada selipar. Ini dalam bab haji kita sudah jumpa dah. Nak ceritanya apa dia? Pakaian lah ni yang dia sebut ni. Baju, seluar, burnus, khuf, ini semua pakaian belaka. Orang yang buat haji tak bolehlah pakai hak dia sebut tadi. Itu ringkas-ringkas. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW pergi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik itu. Selepas dimasukkan dia ke dalam kubur,
Selepas dimasukkan dia ke dalam kubur, Nabi SAW pun suruh buat keluar, lalu dikeluarkanlah, ya. Dan letak atas lututnya. Dia pun siuplah macam orang bomo tu, siup gitu air liur dia, dan dia pakaikan bajunya kepada Abdullah bin Ubay itu. Wallahu a'lam, kata perawi, Allahu a'lam, kata dia, Allahu a'lam, Allah Maha tahu apa yang Nabi SAW buat lagu tu. Itu maksudnya. Tak faham lah, tak faham apa yang buat lagu tu. Kemudian riwayat daripada ni lagi, Abdullah lagi, daripada Abdullah, kata dia, bila Abdullah bin Ubay mati, anak dia, nama Abdullah juga anak dia, datang kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, berilah kepadaku baju engkau untuk kukafankan dia dalam baju engkau itu, wasalli alaih, dan semayalah mayat dia, wastaghfir lahu, minta ampunlah untuk dia. Nabi SAW pun bagi baju dia. Dia kata, idza faragta, bila engkau selesai, bagi tahu kepada kami lah. Bila dia selesai, adzanahu bi, dia pun bagi tahulah anak Abdullah bin Ubay, nama Abdullah juga, bagi tahu kepada Nabi. Maka Nabi pun pergi semaya, nak semaya. Sayyidina Umar pun tarik dia. Dia kata, bukankah Allah telah melarang kau daripada bersembahyang ke atas orang munafikin? Yani Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, ayat ni semua. Maka turunlah selepas tu, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Nabi SAW pun meninggalkan sembahyang jenazah ke atas orang-orang munafik. Ini kita sudah bincang dah dulu. Hadis ini di antara hadis yang dipertikaikan oleh ulama. Hadis Bukhari yang dipertikaikan oleh ulama. Kalau nak tengok secara ringkas sikit lah. Pada muka surat 974, cuba kita tengok 974. Dan lagi jilid ni lah juga 974. 974. Hasyiah nombor 2. Cuba tengok hasyiah nombor 2. Di sini ada beberapa kali Imam Bukhari sebut ada ni. Dalam kitabul tafsir, dalam kitabul janaiz, pun ada juga dia sebut. Baiklah, dalam hasyiah nombor 2, inni khuyyirtu, Nabi SAW, aku diberi pilihan di antara beristighfar dan tidak beristighfar, tetapi aku pilih istighfar. Yani au itu sesoalan istaghfir lahum au la tastaghfir lahum. Au itu sesoalannya dipakai dengan makna takhyir, au lit takhyir, makna diberi pilihan. Engkau istighfar atau tidak istighfar, mana salah satu, pilihlah nak mana. Aku diberi pilihan, maka aku pilih istighfar. Aku pilih istighfar. Wa qad istushkila fahmu takhyir min al-ayah ala kathirin. Ulama keliru, macam mana boleh Nabi SAW ni faham takhyir di situ, sedangkan au itu bukan untuk takhyir tetapi untuk taswiyah. Untuk taswiyah, sama ada istighfar kah atau tidak istighfar kah. Ayat selepas tu, falan yaghfirallahu lahum, Allah SWT tidak akan terima, Allah SWT tidak akan mengampunkan mereka. Pasal apa? Pasal mereka itu kafir terhadap ayat-ayat Allah. Wa matu wa hum kafirun, mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan fasik mati. Mati dalam keadaan kafir, orang munafik. Sebab itu, cuba kita perhati di sini. Hatta ankara al-qadhi Abu Bakr al-Baqillani sihhat al-hadis. Abu Bakr al-Baqillani mengatakan hadis ini tidak sahih. Tak boleh sahih, kata dia. Inilah sebab tu anak kata ini di antara hadis Bukhari yang dipertikaikan oleh ulama. Adapun ulama yang mengatakan pada semua ada dalam Bukhari ini mesti sahih, sepakat semua ulama, dia tak tahu lah tu, dia tak tahu.
ataupun atas kebanyakan, atas hak keseluruhan, kecuali lah beberapa perkara yang dipertikaikan. Wa qala, dia kata tidak harus diterima hadis ini. Wala yasihhu anna Rasul qalahu, dan tidak sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkannya. Tak pernah sabar, kata dia. Imamul Haramain kata, hadzal hadis ghairu mukharraj fi sahih. Hadis ini tak ada dalam kitab Sahih Bukhari ni, kata dia. Tak tahulah Bukhari mana, tak tahu. Tak ada, dia kata, dalam Bukhari, dalam Sahih ni. Wa qala fil Burhan, dalam Burhan dia kata, la yusahhihuhu ahlul hadis. Ahlul hadis tidak mengatakan sahih. Hak ni. Wa qala al-Ghazali fil Mustasfa. Imam Ghazali dalam Mustasfa kata, al-azhar anna hadha al-khabar ghairu sahih. Zahirnya hadis ni tidak sahih. Setengah ulama mengatakan dalam Faidul Bari, dia kata bahkan Imam Ghazali mengatakan maudhu' hadis ini. Tetapi yang anda tengok sendiri dalam kitab Mustasfa, dia tidak kata maudhu', dia kata tidak sahih seperti ini. Tapi dalam Faidul Bari dia kata, Imam Ghazali kata maudhu'. Wa qala Dawudi berkata, hadis ini tidak mahfuz. Hadis ini tidak mahfuz. Wa hadha ajib min haula. Kata muhasyi kita ni, penyusun hasyiah ni, dia kata pelik juga demun ni. Apa? Dia kata siapa mereka ni menyatakan begitu dan mengkritikkan hadis ini, sedangkan banyak turuknya, dan Bukhari dan Muslim ada mengeluarkan hadis ini, mentashihkannya. Ini kata muhasyi. Bagaimanapun benda ni ada khilaf lah. Ada ulama yang terima, ada yang tidak terima. Salah satu yang bercanggahnya, kalau kita nak tengok, tadi yang kita baca tadi, cuba perhati molek tu. Cuba perhati molek. Hak dalam Bukhari pun, kena beringatlah. Yang pertama, hadis yang mula-mula kita baca tadi. Apa ni, Ibnu Ubay itu sudah masuk dah dalam kubur dia. Nabi SAW pergi, suruh waktu tubik. Suruh waktu tubik kan? Waktu tubik lah. Bila waktu tubik, dia pun letak atas lutut dia dan dia siup. Lepas tu dia pakai, baru pakai situ baju tu. Kuati molek. Baru pakai situ. Hak yang kedua, situ juga. Ini sana yang kita baca tadi. Anak Abdullah bin Ubay kata, wahai Rasulullah, beri kepada aku baju kau untuk aku kapankan dia. Untuk nak buat kapan? Takkan tanah saat dia tak kapan. Tadi masuk dalam kubur tadi, kapan dah ke tidak? Tak kata kapan. Kalau kita kata kapan dah, teman tak pakai baju, dia akan bercanggah pula dia ni. Untuk aku kafankan dia di dalamnya, dan kau semayalah tadi, wastaghfir lahu. Maka Nabi SAW pun bui baju, widah baju sebelum kapan, sebelum balik, widah sebelum tanah, widah. Fa'atau qabisa. Wa qala, Nabi SAW kata, bila selesai, royaklah pada kita. Bila selesai urus mandi, gapo, pakai gapo semua tu, ceritalah. Bila selesai, yang ni selesai tu, selesai mandi, selesai kapan belakang, dah ambil dah tu baju tu. Dia pemari. Nabi SAW pun pergi nak semaya dah lah. Tak ada kata ambil surat tubik dalam kubur pula. Tengok, situ sudah bercanggah. Sebab itulah ulama pertikaikan hadis ini. Sebab satunya sini bercanggah. Yang keduanya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Takkan Nabi SAW tak faham ayat tu. Siapa pun, kalau orang Arab, apatah lagi dia orang yang tinggi dari segi pengetahuan, pemahaman apa ni bahasa ni, takkan dia tidak faham maksud ayat tadi. Sama ada mu istighfar untuk orang munafik ataupun mu tidak istighfar, maknanya sama sajalah. Kalau kamu istighfar 70 kali pun, yang ni banyak kali lah istighfar, Allah tidak akan terima juga. Dah tidak terima, buat awak ke dia, istighfar awak ke dia, takkan dia tak faham. Seseolah macam larat dah lah tu. Macam mana dia kata au dengan makna pilihan pula di sini. Diberi pilihan lagu mana dia ayat. Kalau istighfar 70 kali pun, aku tak akan terima, Tuhan kata. Tapi dalam riwayat yang lain dia kata, aku akan lebih daripada 70. Hak 70 kali Tuhan tak terima. Jadi macam pokok zahiriyah pula dah. Macam pokok zahiriyah pula. Sebab itulah ulama tak boleh ni tak boleh. Sebab itulah dia pertikaikan tu tak pernah sabar tu.
Sedangkan orang semua faham 70 kali tu makna banyak. Banyak sekali pun tak terima. Bukan makna 70 kali, kalau lebih tu jadi terima. Siapa dia faham lagu tu? Takkan Nabi tak faham. Dia kata, oh ni dia muskil. Tak apalah, kita panjang sebab bicara dulu. Adapun ni Nabi SAW pun semaya. Dah semaya. Mengikut dalam riwayat-riwayat ni dah semaya. Lepas pada tu baru turun, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Lepas pada tu tak semaya. Tapi Abdullah bin Ubay ni dia semaya. Katanya sebab apa Nabi SAW buat lagu tu? Sebabnya anak dia ni nak ambil hati anak dia. Lepas tu supaya orang-orang lain ni apabila tengok Ibnu Ubay ni pun terima Nabi SAW di akhir hayat dia. Di akhir hayat dia ambil berkat dengan baju Nabi SAW. Mana benarlah Nabi ni dia ni tak betul lah. Selama ni dia duduk bahar, duduk canggah ni kerana nak kuasa sajalah. Sebenarnya dia faham, dia tahu Nabi SAW ni betul. Maka Islam lah sekian ramai pokok dia mengikut dalam setengah riwayatnya. Begitu. Ada pula dalam Kitabul Janaiz Bukhari ni juga disebutkan di sana Nabi SAW bagi baju tadi sebagai balasan pasal pernah dia berbudi kepada bapa saudara Nabi SAW, Abbas. Bila Abbas tu ditawan dalam perang Badar, maka sebagai tawanan tu cari baju tak padan Abbas pasal dia tinggi, orangnya tinggi Abbas ni. Baju ramai-ramai ni tak padan kata dia. Abdullah bin Ubay bagi baju dia. Pasal dia tinggi juga, padan baju. Bila ambil tu Nabi SAW bagi balik ni dengan maksud supaya tidak boleh disebut tak ada budi ya dia tidak balas, tak boleh nak sebut, tak boleh nak ungkit dah. Ni pun bagi dah dengan maksud tu. Itu takwilan ulama lah, takwilan ulama. Tetapi hak sekadar dia bagi tu sebagai balasan kepada hak dia bagi kepada Abbas ada dalam Kitabul Janaiz, itu ada. Kalau setakat itu boleh lagi diterima setakat itu. Hak ni dengan lafaz ni ayat Quran ni, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, tiba-tiba Nabi SAW kata aku nak tambah lagi daripada 70. Hak ni yang dipertikaikan oleh ulama. Hak sekadar dia bui baju tu boleh terima hak tu. Bukan semua hadis ni berkenaan dengan bui baju kepada Ibnu Ubay bin Salul ni tidak diterima oleh ulama, tidak. Hak masalah bui baju tu terima. Masalah Nabi faham ayat di lagu tadi tu, waktu dipertikaikan. Lepas tu pergi kubur tu, buat tubik daripada kubur tu. Cerita hak ni hak yang kedua ni, hak ni yang dipertikaikan. Itu yang benda kedudukannya. Tak apalah, itu ringkas lah. Babu jaibil qamis. Jaib ni ada dua makna. Satu jaib dengan makna kola baju. Ni tempat kita buat keluar ni kepala kita. Kepala ni. Inilah ni jaib ni orang panggil. Ni jaib. Dalam bahasa Arab lama jaib maksud dia hak ni. Lebih kepada hak ni. Dalam bahasa Arab lama juga tapi tidak berapa banyak digunakan. Dalam bahasa Arab baru lebih banyak digunakan hak ni. Adapun hak ni dipanggil taqah, kolan. Hak jaib dalam bahasa baru banyak dengan makna poket. Imam Bukhari pakai di sini dengan makna poket. Di sini. Walaupun dia tahu dalam bahasa hak lama lebih banyak diguna jaib tu dengan makna kola baju. Tetapi di sini perbandingannya orang bakhil dengan orang suka bersedekah. Berapa yang nak masuk tangan kut dalam kola bajunya? Apa kena mengena kut ni? Pitih orang letak dalam poket, tidak letak dalam kola baju. Situ. Imam Bukhari nak cerita baju ni kalau buat poket tak apa. Poket sini pun tak apa. Ikutlah mana-mana, tak apa. Poket ni biasanya orang bubuh duit. Ya jadi masalahnya kepada dia hak sesat ni bila dia masuk dalam poket tu lekat tangan, terlambat. Walau lekat lah macam-macam lah. Hak sebenarnya kedekut. Walau lekat. Ada pun hak ni dia bila masuk tu terbuka luah. Maknanya mudah kepada dia lah untuk bersedekah. Bagi Imam Bukhari sesuai di sini jaib ini dipakai dengan makna poket. Sebab apa? Ini masalah nak ambil duit ni. Sesuai poket. Tetapi Imam Bukhari tidak juga menolak maksud
jaib ini dengan makna kolar baju itu pun boleh juga. Dengan arti bila dia letak sini tu jadi luah dengan sendirinya baju. Ini sebagai perbandingan saja, jadi luah. Baju tu jadi kau panjang. Asalnya sekat tu je, tadi kau panjang. Sehingga menutupi jari dia. Kalau tadi baju tu tidak labuh, tapi labuh sampai kau menutupi kaki dia. Kemudian baju tu pula menyapu kesan dia, sedangkan baru ni kata kalau lebih bawah pada buku lali tak boleh kan, lebih labuh pada bawah pada buku lali tak boleh. Ni baju ni panjang ni pula ni. Hak ni perbandingan orang hak molek ni. Siapa labuh gitu mo? Makna menyapu kesan dia. Apa makna menyapu kesan tu? Maksudnya kalau dia ada melakukan kesalahan gapo-gapo, oleh kerana sifat suka benderma yang ada pada dia tu Allah SWT hapuskan kesalahan-kesalahan dia. Seperti mana baju ya labuh tu sapu. Ini bagi keselamatan, menjamin keselamatan kepada orang yang hidup di padang pasir. Hidup di padang pasir, kalau orang nak tahu musuh, nak tahu kau gapo-gapo nak tahu, dia tengok tapak kaki lah atas padang pasir tu. Tapi kalau sapu belah-belah sapu tu tak boleh nak kesan. Tak boleh nak kesan. Supaya itulah perbandingan. Di sini nak cerita baju ni ada poket, ada kolar. Ada kolar. Boleh pakai. Ini termasuk dalam pakaian. Nak mana-mana pun boleh. Tu hendaknya. Ini bab pakai jubah yang sempit. Lengan dia tu, tangan dia tu sempit dalam perjalanan. Imam Bukhari nak cerita pakaian dia tak apa, lega ke sempit ke, kita pakai yang mana sesuai dengan kita, yang mana munasabah, yang mudah untuk kita dalam perjalanan ni. Tak boleh lah bobah-bobah, bobah-bobah payah lagu tu, payah. Kita dalam negeri kita ni boleh kira lah tak apa, naik bah pun bah lembut-lembut, dan bah tunggu. Kalau pergi luar negeri tahulah, tak berhenti bah ni, slow gitu. Kalau nak naik pun kena lopak naik. Nak berhenti pun tak berhenti, slow sikit je, kena terjun. Naik kereta api dalam bandar dia pun lagu tu juga. Naik kereta api dalam bandar dia pun lagu tu juga. Pesnya kasar lah kata. Kalau pakai kain pelekak gapo bawa payah. Naik kereta api dah orang ramai lagu ni. Semasa anda duduk di India dulu ramai lagu ni. Susu kalau nak turun kot pintu tak boleh, kena terjun kot jendela dia. Kena pakai pakaian yang sesuai lah. Pakaian yang sesuai. Kalau kita duduk main tempat kita ni tak apa ramai, tak ada kau satu nak unggah, apa tak ada nak unggah. Jalan slow pun boleh, tak apa. Tempat-tempat lagu tu tak boleh. Ni dia nak ayat dalam perjalanan ni perlu pakaian yang kemah, sempit, mudah. Tak apa pakai lagu tu. Begitu juga pakaian ini sesuai dengan keadaan. Orang Arab apa dia pakai? Dia pakai lega-lega sebab panas. Negeri dia panas. Tapi kalau sejuk lebih sesuai pakai hak ketak-ketak, hak kemah. Kalau bawah-bawah ni tak sesuai, masuk angin sejuk. Ini bergantung kepada keadaan. Seperti di sini dalam perjalanan sesuainya sempit. Nabi SAW pakai sempit. Inilah hadisnya. Dia pakai jubah syamiyah sehingga tak boleh nak erat kau ni. Tak boleh nak tubik tangan. Senangnya waktu tubik habis. Waktu tubik ke dalam. Waktu tubik habis. Sakut datang ni. Nak sini tu tak boleh payah. Ketat sangat. Habislah situ. Ini bab pakai jubah suf semasa perang. Jubah suf ni jubah daripada bulu tadilah, bulu beri, bulu kibas apa tu. Itu orang panggil suf. Boleh. Ni nak cerita sekadar nak cerita. Lagu ni pun boleh, lagu ni pun boleh. Sesuai dengan keadaan lah. Sesuai dengan keadaan. Dalam hasyiah kita nombor 1 ni Ibn Battal berkata, Imam Malik kata makruh pakai suf ni, suf, pakaian daripada bulu ni. Kepada orang yang ada baju hak lain. Kalau ada baju hak lain tak usah pakai. Sebab apa? Orang ni masyhur dah dengan zuhud. Ahli zahid ni, buat tasawuf ni pakai ni. Orang ni. Pada zaman itu. Sebab apa? Imam Malik mengikut Imam Malik, ikhfa'ul amal aula.
Kita sembunyikan amalan kita lebih baik. Jangan ditunjuk warok kita, lebar kita, lebih-lebih sangat. Jangan ditunjuk. Itu bagi Imam Malik. Kalau pakai suf ni orang terkenal dah. Kalau lagu ni orang sufi tu. Sebab tu orang panggil sufi, suf. Itulah suf ni lah. Waktu dia pakai baju daripada bulu ni. Imam Malik kata makruh. Sebab apa? Itu menampakkan, jadi macam menunjuk kepada orang. Dia tak sel. Sebab tu Imam Malik pakai kemah. Imam Malik jangok, Imam Malik pakai kemah benar. Nak mengajar tu kak. Ulama-ulama kata pakai macam raja. Pakai kemah. Itu cara Imam Malik. Masing-masing cara. Boleh anja. Ni cerita ni tak apalah. Hak kita nak sini, jumpa berapa kali dah hak ni. Dia pergi tengah malam, pergi raik dalam gelak tu. Pasal apa nak pergi nak qada hajat. Lepas pada tu bila dia keluar mari, aku pun curah air khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun basuh muka dan tangan dia, dan dia pakai jubah suf. Dia tak boleh nak keluar. Hak tadi jugalah lagu itulah. Babul qaba wa farruj harir. Qaba ni baju jubah hak kaci depan, boleh buka kot depan. Farruj itu kaci kat di belakang. Payah kalau kaci kat di belakang. Boleh belakang. Pakai lagu mana-mana pun. Ada kita berasa sedap lagu tu, comel kalau lagu tu, lah tak apa. Ini tempat kita ni tak ada. Tapi setengah-setengah negeri ada orang pakai lagu ni. Dia buat ni balik belakang, kacing balik belakang. Jadi sebab baju orang perempuan, sebab kita kan, baju orang perempuan ada juga. Kacing balik belakang. Poket duduk tengah. Ni fashion lah, fashion. Boleh nak pakai lagu ni pun boleh juga. Lepas tu cerita malam kemarin lah, nak bagi kepada mahramah tu. Mahramah ada waktu baik. Wa alaihi qaba'un minha. Bukan wa alaihi ni bukan makna Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pakai. Dia letak di atas tubuh dia supaya orang nak jual kedai kan. Dia nak tunjuk, dia buka. Tengok. Tengok di tubuh dia. Itu makna wa alaihi. Dia keluar tu sambil dia menayangkan baju itu kepada dia. Ni kenal. Ni kenal lah. Mahramah kenal dah ni. Dia pujuk, memujuk. Dia kata kenal dah, kenal. Tak apa. Ini menunjukkan boleh berlaku lagu ni pun boleh. Kemudian Uqbah bin Amir beriwayatkan, dia kata dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam farruj harir. Farruj itu jubah daripada sutera. Dia pun pakai. Ini sebelum diharamkan sutera. Bahkan bersembahyang dengan memakai baju tu. Lepas pada sembahyang tu dia pun cabut dengan kerah. Dengan kasar dia cabut, tidak seperti biasa. Biasanya dia cabut dengan lembut, dia bergaluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang bergaluh. Tiba-tiba sekali ni kasar cara cabut. Seperti orang yang tak suka kepada baju tu. Kemudian dia berkata, ini tidak seyogia untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak sesuai ni untuk orang-orang yang bertakwa. Lepas pada tu dia tak pakai. Hadis ini juga menunjukkan pakaian ni, kalau selagi kita tidak tahu benda ni haram atau tidak, sesuatu ni dalam masalah hidup kita ni, kira halal lah dulu. Lepas tu kalau kita dapat tahu tak boleh, berhenti. Ini kaedah yang dia ambilnya. Nabi SAW mula-mula dia pakai sutera ni. Pasal tak ada apa-apa larangan. Jadi asal bagi segala perkara ni halal dulu. Kaedah dalam apa nama ni, qawaid fiqh. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalil 'ala at-tahrim. Ni lah kaedah tu. Mari sini. Asal segala benda ni halal dulu. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan haram, baru kita anggap haram. Kalau tidak, boleh dulu. Supa juga di sini dalam masalah ni. Nabi SAW pakai dulu. Lepas pada tu dia pecat sebab dia baru tahu. Begitu juga kita dalam perkara-perkara lain. Mudah hidup cara Islam ni. Tidak kata payah, tidak. Tapi kena belajar semua lah. Kena tahu. Perkembangan tu kena ada, kena tahu. Ini bab burnus. Burnus tadi pakai lagu tu. Boleh juga. Baju hak ada tudung ni. Di negeri sejuk orang pakai lah tu. Negeri sejuk.
Sebab apa? Kalau negeri sejuk tak duduk, telinga ni penting. Telinga penting benar. Bengai kalau tak duduk telinga ni, jadi mudah nak sel semua. Aku dah tudung telinga. Kadang-kadang kena tudung hidung ni pun. Kena tudung. Tapi sekurang-kurangnya kalau telinga ni tak apa, dah telinga kepala ni baru tahan. Ini burnus. Satu lagi burnus dengan makna satu songkok yang panjang. Jenis panjang lagi. Panjang. Burnus ini dipakai oleh sahabat-sahabat, termasuk Sayyidina Umar sendiri pun pakai. Ini menunjukkan maknanya boleh pakai. Hak atas kepala kita ni boleh pakai. Piyah boleh. Sokok boleh. Hak lagu mana pun boleh. Padahal ni pakaian khusus ruhban. Ruhban ni siapa dia? Padri Kristian. Pakaian dia asalnya lebih dikenali waktu, tapi Nabi SAW bersikap terbuka, tak kisah, boleh pakai. Sahabat-sahabat pakai. Sayyidina Umar sendiri pun pakai. Selagi tidak melambangkan agama dia. Kalau melambangkan agama dia, ada salib ke apa? Tak boleh. Itu tak boleh. Kalau selagi tidak begitu, walaupun asalnya berasal daripada orang kafir pakai, tak apa, kita boleh ambil pakai. Asalnya daripada orang dia. Baju, seluar ke, model tu ataupun fashion tu asalnya daripada orang dia. Kita boleh ambil, tak salah. Boleh pakai. Sokok. Tapi dalam masyarakat kita ni dia jadi kepelek pula. Bahaya juga tu. Tak sih lagu tu. Biar jadi sederhana, biar molek, biar waras molek. Lagu mana? Kalau pakai lagu ni, ni pupuk ni. Kalau pakai lagu ni, ni pupuk ni. Tak ada pupuk, tak ada. Support boleh pakai belaka. Boleh pakai belaka. Itu tidak sihat tu. Kalau ada pula puak-puak jadi lambang yang tertentu pula, itu tidak sihat. Hak sihatnya boleh berlaku. Pakaian apa nama ni, hak bangsa tu, hak bangsa ni boleh. Ini Anas pakai burnus asfar, burnus kuning min khaz, daripada sutera. Bukan sutera penuh ni sini, tapi sutera sebahagian, sedikit saja. Khaz itu yang dimaksudnya sutera kasar, yang bukan sepenuhnya dibuat daripada sutera, tetapi adalah sedikit benar-benar dia tu, benar sutera tu ada. Tak apa, sekadar tu. Dia pakai kuning, burnus kuning. Artinya kita boleh pakai. Hak lagu mana warna dia boleh pakai. Tak nyabik tu. Lepas tu tanya, ni awak tanya awak tadilah. Apa dia orang muhrim boleh pakai pakaian apa dia? Dia kata jangan pakai baju, jangan pakai serban, jangan pakai seluar, jangan pakai burnus. Burnus ada sebut ni dalam hadis ni. Hak tu maknanya tak boleh pakai. Tak boleh pakai tu dalam keadaan ihram. Tak boleh pakai. Kalau ketika tidak ihram boleh pakai, hak tu pun boleh pakai. Hak ni larangan ni pada ketika ihram. Pada ketika tidak ihram boleh pakailah. Seluar pun boleh pakai, serban pun boleh pakai, burnus pun boleh pakai. Boleh pakai. Dan jangan pakai pakaian yang dicelupkan dengan za'faran dan wars. Sebab apa? Sebab za'faran dan wars ini ni sebab lain, sebab menyerupai orang perempuan. Tapi hak ni masalah haji ni tak boleh bau wangi tu. Tak boleh. Tujuannya nak suruh hidup dengan keadaan hak asal. Biar kita berasa jarang-jarang dalam hidup ni. Tujuannya suruh pakai ihram lagu tu. Pakai dengan serba sederhana yang mengingatkan kita kepada mati, itu tujuannya. Jadi kalau pakai hak sedap-sedap, tak ada siapa maksudlah. Di sini sebab tu tak boleh pakai. Kalau di luar tak boleh pakai sebabnya menyerupai perempuan. Biasanya orang perempuan yang pakai macam ni. Bila orang perempuan pakai, maka kita tidak boleh menyerupai perempuan. Takut menyerupai perempuan. Bukan kerana benda tu sendiri tak boleh. Tidak. Benda tu sendiri boleh kalau hilang sebab tu. Boleh. Babus sarawil. Ini bab seluar pula. Ini masalah pakaian ni dia mari berlaku. Setakat mana ada dalam hadis, dia mari berlaku. Bab seluar. Seluar. Riwayat daripada Ibnu Abbas, orang yang tak ada kain, dia boleh pakai seluar. Tak ada kain boleh pakai seluar, Nabi kata. Tak ada selipar boleh pakai khuf. Ini dalam masalah haji lah. Masalah haji. Tapi kalau di luar haji pun lagu tu juga. Boleh pakai seluar ke apa ni. Cuba kita tengok nombor 9. Dia kata Syekhuna Zainuddin
mengatakan riwayat daripada Abu Hurairah marfu'an, inna awwala man labisa sarawil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang mula-mula pakai seluar ni Nabi Ibrahim. Ini dia tidak sebut, rawahu Abu Nu'aim, ada sebut rawahu Abu Nu'aim. Wa qila hadha huwa sabab fi kauni awwal man yuksa yaumil qiyamah. Setengah ulama mengatakan inilah sebab kenapa Nabi Ibrahim itu mula-mula sekali diberi pakaian pada hari kiamat. Kenapa? Sebab dia suka pakai seluar. Kelebihan seluar pula dah, tubiknya situ. Sebab dia suka pakai seluar. Dia kata li'annahu kana awwal man ittakhadha min hadha al-libas alladhi huwa astar lil 'aurah kadza fil 'aini. Sebab apa? Sebab dia suka pakai pakaian, dia mula-mula pakai pakaian yang lebih menutup aurat. Hak lebih menutup auratnya seluar. Terutama kalau naik motor, misalnya orang perempuan tak somel, tak comel pakai kain. Kenapa aurat? Terutama orang perempuan, lebih-lebih lagi. Kalau orang lelaki pun pakai napok. Kadang-kadang kita semayang napok pah-pah. Tengok kali belakang, tapi dah muka pekoh kata tak apa kalau kau ni, hak tak boleh nyekut atas. Kau bawah tak apa. Kau ni pun tak apa kalau napok. Hakikatnya napok paha. Tapi kalau pakai seluar tak napok, lebih lindung. Lebih baiklah dari sudut itu. Lepas tu dari segi kemudahan pula banyak nak pergi mari mudah. Qala fil majma' fihi, dalam hadis ada sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa sarawil, ada pakai seluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pakai seluar. Qalu huwa sahu qalam. Setengah-setengah ulama kata ini keliru ni. Salah. Terlanjur pen ni kata dia. Kerana tidak sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai seluar. Bahkan dia beli ada dengan 4 dirham. Intaha. Wa fil Fath, dalam Fathul Bari kata qala Ibnul Qayyim, hak zahirnya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beli untuk pakai lah. Apa beli buat ke dia? Beli untuk pakai lah. Ya. Thumma qala wa ruya, kemudian dia kata ada riwayatkan dalam hadis bahawa dia memakai seluar. Wa kanu yalbasunahu fi zamani, dan sahabat-sahabat pun pakai seluar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Tidak kenalah orang kata tak boleh pakai seluar, menyerupai orang kafir. Orang-orang kita zaman itu hak tu layak anda tidak setujunya. Sampai sekarang ni pun ada lagi. Kadang-kadang benda-benda yang seumpama inilah menyebabkan dia jadi balah tu tak kena. Dia nak marah nyamuk pakai kelambu. Pasal lagu tu lah. Jadi sikit-sikit kalau orang kafir selalu tak boleh pakai seluar. Ni cara orang putih. Seluar patlun ni cara orang putih. Seluar Nabi tu lagu lain, seluar jeruk. Dia kata, yalah hak tu dalam zaman dia. Hak seluar jeruk tu pun asalnya ambil mana? Tidak orang Arab juga. Hak tu pun ambil daripada orang kafir juga. Asalnya. Jadi tidak salah hak tu. Hak mana-mana pun. Tapi orang kita menyebabkan sebab itulah satu ketika bila kita bawa agama ni tak kena lagu, tak kena cara, menyebabkan jadi orang jauh. Segelintir, segolongan masyarakat ni jadi jauh. Mundur kata dia. Tak boleh, kau tu tak boleh, kau ni tak boleh. Hak sebenarnya boleh lagi. Kita kata tak boleh. Hak sebenarnya bahkan Nabi SAW pakai. Kita kata menyerupai orang kafir. Menyebabkan orang lari daripada agama. Lepas tu campur pula dengan pahaman-pahaman karut lain-lain Israeliat tu, lagilah orang jadi toksik pada agama. Pernah suatu ketika agama dia dibawa lagu tu. Kalau nak agama hak jurunya cukup pala. Siapa dia nak lagu tu? Orang-orang muda. Toksik. Padahalnya Nabi SAW tak tunjuk pun lagu tu. Hak ketika buat haji tu lain waktu tu. Benda-benda seumpama ini kalau kita bawa menyebabkan orang jadi jauh. Jadi jauh. Tak perlu bawa lagu tu, tak perlu. Ni macam seluar boleh. Sebab wala sarawil. Sarawil tu jamak sirwal lah, sirwal. Seterusnya lagu tu lah juga. Hak tulah itu. Babut taqannu'. Ini bab berselimut, bertudung. Nak ceritanya tudung ni boleh. Bukan sebab ataupun apa-apa ni kita kena lilit. Tidak mesti lagu tu. Kita tudung. Ada maksud untuk tudung tu. Tudung kalau berangin ke debu ke kita boleh tudung. Pekuk hidung. Kalau panas jadi lindung panas. Ada maksud. Nabi SAW pernah bertudung begitu. Supaya orang perempuan lah pakai tudung. Tapi tidak pakai orang perempuan. Tudung ni mana kain biasa tapi tudung kepala.
Ini cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar wa alaihi isabah dasma, dalam keadaan di atas kepala dia tu ada kain sebayan yang bersih, suci, sebar, kain sebar kita kata. Ini pula Anas meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil ujung kain selimut dia buat tudung kepala. Kain selimut dia buat tudung kepala. Boleh tudung kepala macam tu. Mana? Tinggal. Kat mana tinggal? Serban ni. Mana? Bak serban. Serban pun lagu tu juga. Mana tak boleh. Ni pada ketika ihram ni tak boleh pakai serban. Bermakna di luar daripada ihram, pada ketika tidak ihram boleh pakai serban. Pakai serban boleh. Boleh. Lepas tu tadilah taqannu'. Ini cerita hijrah ni. Di sini, tapi hak ni ringkas lagi ni. Dalam bab hijrah tu baru panjang. Lebih detail, lebih kemas. Di sini pun saya sebut Nabi hijrah ni pada ketika tengah hari, bukan tengah malam. Hijrah tu daripada rumah Abu Bakar, bukan di rumah dia. Tak ada tidur-tidur tengah malam, suruh orang lain tidur, Sayyidina Ali tidur apa, tak ada. Cari dalam Bukhari, tak ada tu. Ada lagu ni. Cepat-cepat gaduh tu makna nak gidah lah tu. Ya buat persiapan ke apa, makanan ke apa. Ya gaduh tu buat apa? Sebab nak pergi selalu lah. Kalau tidak tak gaduh ke dia. Lepas tu pergi tu tubik tu tengah hari. Duduk 3 malam. Dalam gua. Tapi start daripada rumah Abu Bakar, bukan daripada rumah dia. Bukan daripada rumah dia. Ni jelas. Kalau dalam bab hijrah tu jelas lagi, panjang lagi. Hak sini hak naknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dengan bertudung tadi tu. Pergi bertudung tu supaya apa? Supaya tak berapa jelas lah. Tak berapa jelas. Orang tu kalau orang tengok daripada jauh tak berapa nampak, tak berapa cah. Sebab itu pergi tudung tu. Dalam keadaan perlu bertudung lagu tu tudung lah, tak apa. Apalagi panas tengah hari. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pergi pada masa tu. Pergi tu ada suatu perkara besar lah tu. Sayyidina Abu Bakar kata. Dan sebelum pada tu pun dia sudah dicerita dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengharapkan Allah SWT akan izinkan dia keluar. Tak usah keluar lagi lah. Tunggu dulu. Yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam macam kenal nak pilih Abu Bakar dah lah. Tetapi hak dalam sirah ni tukar. Ibnu Ishaq mari lagu lain. Jadi nampaknya kelebihan siapa dia? Kelebihan Sayyidina Ali dan anak-anak dia. Sedangkan hak ni kalau kita tengok dalam ni peranan siapa dia? Aisyah. Siapa dia? Aisyah. Abu Bakar. Asma, siapa dia? Anak Abu Bakar juga. Abdullah, siapa dia? Anak Abu Bakar. Amir bin Fuhairah, siapa dia? Hamba dia. Semua keliling kelana dia. Tak ada sebut Sayyidina Ali ke apa, tak ada. Itu pengaruh Syiah lah tu, pengaruh Syiah. Masuk dalam ahli sunnah. Dia tak boleh lah kalau tak ada Sayyidina Ali tu. Walaupun dalam peristiwa yang tak ada Sayyidina Ali pun kena kira juga, pusing ke mana-mana biar ada peranan Sayyidina Ali. Tak boleh lah ni, bukan kerjaan besar ni kan. Kerjaan besar. Inilah pusingan sejarah ni. Tapi orang kita tidak khabar, tak khabar. Masih lagi duduk terima Ibnu Ishaq. Lagu tu lah kalau terima. Lagu tu. Hak tu lah hak nak dia ceritanya. Hak lain-lain tu seperti terjemah tadi lah. Secara ringkasnya gitu. Wallahu a'lam. Akhir da'wana.